Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Hari ini, saya, Deborah, Ophelia dan rakan sekumpulan saya, Evisia, ingin membuat perkongsian bagi tugasan pembelajaran bermakna. Yang pertama bagi kursus Sejarah Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Jadi, berikut merupakan kehendak soalan. Untuk yang pertama, saya akan memulakan dengan kesan-kesan pentadbiran dan politik di Tanah Melayu akibat daripada kedatangan penjajah Inggeris daripada perspektif tokoh-tokoh penulis barat dan tempatan. Jadi, kesan yang pertama ialah menyebabkan sistem residen diperkenalkan. Perjanjian Pangkor yang melibatkan Sir Andrew Clark selaku Governor Negeri-Negeri Selat, Raja Abdullah Temenggung, Menteri Ngah Ibrahim, Laksamana Sago, Raja Bendahara Shah Banda dan Raja Mahkota di Pulau Pangkor pada 20 Januari 1874. Jadi, British telah memperkenalkan sistem residen yang bertujuan agar British menjaga kedaulatan Raja-Raja Melayu dan melindungi negeri-negeri. Berikut merupakan peranan residen. Residen berperanan untuk menasihati Raja-Raja Melayu ataupun Sultan. Jadi, kesemua nasihat residen ini haruslah dipatuhi, kecuali hal agama dan adat istiadat Melayu. Yang kedua, residen bertanggungjawab untuk mengutip cukai dan mengawal hasil negeri. Pembesar Melayu tidak mempunyai punca pendapatan kerana mereka tidak boleh mengutip cukai pada waktu tersebut. Yang ketiga, residen menjaga ketenteraman dan juga keselamatan. Sokongan askar British didapatkan sekiranya pemberontakan berlaku. Kesan yang kedua ialah menyebabkan pembentukan Majlis Mesyuarat Negeri. Pembentukan Majlis Mesyuarat Negeri ini berfungsi untuk membincangkan perkara-perkara penting dan merupakan penasihat dalam membuat undang-undang. Antara anggota dalam Majlis Mesyuarat Negeri ialah Raja-Raja Melayu, residen British, 12 pembesar negeri serta seorang masyarakat Cina. Pengaruh perundangan ini sangat terhad kerana orang Melayu hanya mempunyai hak dalam hukum syariah dan hukum dan pelantikan agama-agama. Pentadbiran tempatan adalah di bawah kuasa pegawai daerah British dan bertanggungjawab dalam urusan khazanah daerah, hasil tanah, keadilan, keamanan, percukaian, ketenteraman dan juga kesihatan awam. Majlis Negeri bukan suatu perantaraan peralihan kuasa kepada suara yang lebih besar bagi orang Melayu dalam pentadbiran, tetapi W.R. Roth pada tahun 1975 menyatakan bahawa status quo yang hendak dipertahankan. Kesan yang ketiga ialah menyebabkan Durbar Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan. Jadi Durbar ini dipengerusi oleh Pesuruhjaya Tinggi. Sultan, Pembesar, Majlis Mesyuarat dan Majlis Mesyuarat Negeri boleh bersemuka melalui Durbar serta mengeluarkan pendapat serta masalah secara bebas. Jadi berikut merupakan Durbar yang pernah dijalankan, yang pertama di Kuala Kangsar dan yang kedua di Kuala Lumpur. Persidangan Durbar ini menggunakan bahasa Melayu, lalu perkara yang mendapat persetujuan telah dicapai lalu diserahkan kepada Majlis-Majlis Negeri sebagai akta undang-undang. Durbar kedua pula membincangkan perkara menarik iaitu penyertaan orang Melayu dalam pentadbiran persekutuan dan pengekalan pemusatan pentadbiran. Jelaslah bahawa Durbar ini memberi peluang bagi mengemukakan perkara yang menimbulkan rasa tidak puas hati secara terbuka. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada faktor-faktor yang mengakibatkan penentangan para pejuang peribumi ke atas penjajah Inggeris. Di sini, terdapat hanya dua faktor, iaitu faktor ekonomi dan juga faktor sosial. Dalam faktor ekonomi, ianya berkaitan dengan isu cukai, iaitu isu cukai 1/10 di Nanning, isu peraturan cukai baharu oleh Birch di Perak, isu sistem cukai tanah baharu di Kelantan, dan juga isu cukai kepala dan surat kebenaran perahu yang diperkenalkan Syarikat Berpiagam Borneo Utara British di Sabah. Sementara bagi faktor sosial, ianya berkaitan dengan isu perundangan, iaitu isu pengenalan undang-undang baru oleh British di Terengganu.
Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan faktor ekonomi yang telah mengakibatkan para pejuang peribumi menentang ke atas penjajah Inggeris. Sebagai contoh yang pertama adalah isu cukai 1/10 di Nanning. Cukai 1/10 merupakan cukai yang dikenakan terhadap hasil kegiatan masyarakat di Nanning. Dalam perjanjian Nanning Belanda 1680, Nanning dikehendaki membawa 400 gantang padi setahun ke Melaka, di mana 400 gantang padi ini merupakan 1/10 hasil tanaman masyarakat di Nanning pada ketika itu. Jadi, di sini Dor Said telah memainkan peranan dalam penentangan Nanning terhadap penjajah Inggris, iaitu British. Dor Said telah bertindak untuk mempertahankan Nanning daripada pembayaran cukai 1/10 dan beliau tidak mahu membayar ufti sebanyak 1/10 daripada hasil keluarannya kepada British di Melaka bagi menjaga pentadbiran di Nanning. Sebagai contoh yang seterusnya ialah isu peraturan cukai baharu oleh Birch di Perak. Birch telah memperkenalkan cukai baharu seperti cukai atap, cukai senjata, cukai padi, cukai perahu dan cukai permit untuk melaksanakan aktiviti memotong kayu, berjudi dan menjual arak. Birch juga telah menarik hak dan kekuasaan sultan dan pembesar daripada memungut cukai melainkan dengan kebenaran residen. Jadi, penentangan di Perak telah dilakukan oleh Datuk Maharaja Lela bagi menghalau British dari Perak. Orang Melayu termasuklah Datuk Maharaja Lela membuat rancangan dan berjaya membunuh Birch di Pasir Salak. Contoh yang ketiga pula ialah isu sistem cukai tanah baharu di Kelantan. Penjajah Inggris iaitu British telah memperkenalkan cukai tanah baharu seperti cukai pokok kelapa, cukai sirih, cukai lembu, cukai kepala, cukai pokok pinang dan cukai kerbau. Pengenalan cukai-cukai tanah baharu telah membebankan rakyat kerana pusat pemberiannya terlalu jauh dan jikalau rakyat-rakyat gagal membayar cukai-cukai tersebut, maka mereka akan ditangkap dan dikenakan hukuman dan denda. Jadi, perjuangan di Kelantan telah dilaksanakan oleh Tok Janggut, yang mana penentangan terhadap British bermula sejak Tok Janggut enggan membayar cukai tanah baharu dan membunuh Sarjan Cik Wan yang ingin menangkap beliau. Sebagai contoh yang terakhir dalam faktor ekonomi adalah isu cukai kepala dan surat kebenaran perahu yang diperkenalkan oleh Syarikat Berpiagam Borneo Utara British (SBBUB). SBBUB telah membina sebuah pusat cukai di Pulau Jambungan untuk mengawal pusat perdagangan di kawasan itu. Jadi, dalam hal ini, Mat Saleh telah mengambil peranan dalam perjuangan di Sabah. SBBUB juga mengabaikan penduduk Sabah dan hasrat Mat Saleh yang ingin berbincang mengenai isu cukai kepala dan surat kebenaran perahu. Jadi, Mat Saleh telah bertindak untuk enggan mengakur perintah SBBUB. Mat Saleh juga bertempur dengan SBBUB setelah mengetahui rancangan SBBUB ingin membina sebuah pusat pentadbiran di Tambunan. Beralih kepada faktor yang seterusnya iaitu faktor sosial, di mana faktor ini merupakan faktor selain faktor ekonomi yang mengakibatkan para pejuang peribumi untuk menentang ke atas penjajahan Inggris. Sebagai contoh, isu dalam faktor sosial ialah isu pengenalan undang-undang baru oleh British di Terengganu. Di sini, British telah memperkenalkan sistem perundangan yang baharu iaitu Undang-Undang Kawalan Binatang Buas 1923 di Terengganu. Undang-undang ini telah bercanggah dengan amalan dan nilai tempatan di Terengganu yang mengakibatkan penduduk berasa tidak berpuas hati. Contohnya, British telah melarang penduduk untuk memburu binatang liar, mewajibkan penduduk untuk daftar tanah bagi memperolehi surat hak milik, mewajibkan penduduk untuk membayar cukai dan mendapatkan surat kebenaran jika mengambil hasil hutan, berhumah dan memindah tempat tinggal. Jadi,
Keadaan ini telah mendatangkan kesukaran bagi penduduk serta mengganggu aktiviti penduduk bagi tujuan mencari nafkah hidup seharian. Jadi dalam hal ini, Abdul Rahman Limbong telah mengambil peranan dan memupuk perasaan menentang perundangan British yang dianggap sebagai peraturan kafir. Seterusnya, kita akan beralih kepada kisah-kisah kepahlawanan pejuang sejarah yang menghadapi berbagai cabaran sebagai panduan untuk generasi masa kini dalam menghadapi cabaran hidup dan situasi politik yang kompleks. Jadi kami telah mengambil dua tokoh iaitu Tok Janggut serta Mat Kilau. Jadi, daripada cabaran Tok Janggut ini, British telah memperkenalkan sistem pencukaian yang menyusahkan rakyat. British telah mengambil tindakan dengan meletakkan pusat pembayaran cukai yang jauh daripada tempat tinggal penduduk. Jadi, akibatnya, penduduk yang tidak dapat membayar cukai akan didenda dan ditangkap oleh pihak British. Kemudian, Tok Janggut telah didakwa kerana tidak membayar cukai oleh Sarjan Cewan iaitu Ketua Balai Polis Pasir Putih. Lantaran daripada situasi tersebut, Tok Janggut telah bangkit menentang tindakan British pada tahun 1915 di Pasir Putih, Kelantan. Jadi di sini saya dapat rumuskan bahawa perjuangan Tok Janggut ini mengajar generasi muda supaya berani melakukan pembangkitan sekiranya terdapat penindasan. Hal ini demikian kerana kisah perjuangan Tok Janggut ini mengajar generasi muda bahawa pentingnya keadilan dan hak asasi manusia. Justeru, perjuangan tersebut memberi gambaran dan pendedahan mengenai tindakan kejam pihak British terhadap penduduk tempatan yang menghukum dan mendenda rakyat tidak membayar cukai. Daripada kisah ini boleh menjadi motivasi kepada anak muda agar berdiri demi hak diri sendiri serta hak orang yang lain. Cabaran Tok Janggut yang kedua ialah mendapat serangan, di mana Tok Janggut mengalami halangan apabila pegawai daerah Pasir Putih iaitu Cik Abdul Latif menghantar pasukan polis untuk mematahkan kebangkitan Tok Janggut. Tetapi kebangkitan tersebut menemui kegagalan. Tok Janggut pada masa itu telah bekerjasama dengan Engku Besar Jeram Tuan Ahmad, Penghulu Adam, Haji Said dan Cik Ishak berjaya menawan Pasir Putih. Daripada kisah ini, Tok Janggut telah mengajar generasi muda supaya mempunyai semangat kerjasama dalam menentang musuh. Hal ini demikian kerana kerjasama ini menjadikan pasukan yang lemah terus menjadi lebih kuat. Oleh itu, kisah Tok Janggut ini mengajar generasi muda supaya bekerjasama menentang musuh boleh dijadikan contoh supaya generasi muda dapat sentiasa bersama-sama dan bersatu padu untuk memperjuangkan hak dan membangkitkan keadilan. Seterusnya beralih kepada kisah dan perjuangan Mat Kilau dalam menghadapi cabaran. Pertama sekali, saya akan menjelaskan serba sedikit mengenai Mat Kilau. Mat Kilau lahir pada tahun 1865 di Kampung Masjid, Pulau Tawar, Pahang. Mat Kilau merupakan pahlawan Melayu yang menentang terhadap penjajahan British, dan beliau juga merupakan anak kepada Tok Gajah. Seterusnya, berikut merupakan cabaran yang dihadapi oleh Mat Kilau. Sebagai contohnya, beliau dan pengikutnya telah diserang oleh British setelah melakukan serangan hendap terhadap British yang mengakibatkan mereka kembali ke Kuala Cekar dalam perjuangannya menentang British pada awal Mei 1892. Walaupun mereka diberi jaminan pengampunan daripada British, namun Mat Kilau dan Tok Gajah iaitu ayahnya enggan menyerah diri. Selanjutnya, Mat Kilau dan ayahnya meneruskan lagi serangan ke atas kubu Inggeris di kawasan Jeram Ampai. Jadi, melalui kisah Mat Kilau tersebut, kita sebagai generasi kini dapat mengambil iktibar untuk memiliki semangat nasionalisme bagi mempertahankan tanah air. Kita juga haruslah mempunyai pendirian yang tetap dan tidak mudah terpengaruh oleh kata-kata orang luar. Hal ini juga bermaksud kita juga perlulah mempunyai dedikasi yang tinggi ketika melakukan sesuatu agar matlamat suatu perlakuan dapat dicapai. Sebagai contoh cabaran yang dihadapi oleh Mat Kilau yang seterusnya pula ialah
Pada era tradisionalisme, Mat Kilau telah mengkritik Sultan Ahmad yang melebihkan kepentingan diri berbanding rakyat serta golongan pemerintah yang tidak membayar upah kepada golongan bawahan yang bekerja. Jadi, Mat Kilau seringkali dicaci dan dihina oleh golongan atasan setiap kali beliau bersuara untuk mempertahankan hak dan nasib rakyat. Namun begitu, beliau tetap meneruskan perjuangannya dalam membela nasib rakyat yang ditindas oleh golongan atasan dan pemerintah. Jadi, melalui kisah Mat Kilau tersebut, kita sebagai generasi kini memperolehi pengajaran supaya berani menyuarakan suatu perkara yang benar demi mendapat keadilan bagi diri dan orang lain. Kita juga haruslah tabah dalam menghadapi cabaran hidup supaya dapat menangani dugaan hidup dengan lancar. Jadi, sampai di sini saja perkongsian kami. Semoga perkongsian kami ini bermanfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.